rajin, yang sabar. Yang mana yang tak mau masak dia punya, dipanggil betina. Bila dia bagi satu bunjuk suruh masak, perempuan tu kata, gila ke apa tu janggut ni? Akhirnya dia pulangkan balik, kami tak nak masak, Piramli kita betina. Tapi bila bagi dekat Sa'diyah, Sa'diyah kata, tak apa mak, biar saya buat, mesti ada muslihat. Dia pun rajin, dia ambil beras, tak sekali, dia asin. Piramli pun makan. Dia tanya, daripada mana tuan hamba masak makanan ini? Daripada bukusan tuan hamba lah, kata Sa'diyah. Terus berdiri Piramli, tak jadi makan. Yang ni lah yang aku cari, nama dia perempuan. Itu menurut tafsiran Piramli, cerita Musa Menjanggut 1959. Jadi tuan-tuan, yang jantan dengan laki-laki lain. Yang laki-laki ni macam tuan-tuan lah, rajin semayang, main mengaji, bertanggungjawab. Tak tahu nak ke depan dah ustaz, mereka nak main macam mana dah, tak boleh ke depan dah ustaz. Jadi yang mana boleh renjak ke depan, renjak dah lagi tuan-tuan. Orang lain tak boleh masuk di belakang. Yang mana agak-agak tak boleh masuk tepi sana, tak pasang lampu tak? Di luar tak ada lampu, kena buat televisen di luar. Ya, baik. Begitu juga dengan laki-laki dan jantan. Jantan lain, laki-laki lain. Laki-laki itu apa? Yang bertanggungjawab, yang bela isteri elok-elok, yang bela anak elok-elok, itu nama dia laki-laki. Yang bertanggungjawab, yang jaga makan minum, yang baik, yang taat pada Allah. Yang ni lah yang sedikit ni. Yang banyaknya apa? Yang banyak jantan. Semayang tak tahu, datang semayang pun curi kasut, itu nama dia jantan. Semayang datang curi motor, tu nama dia jantan. Kahwin-kahwin dijualnya isteri dia, kahwin-kahwin dijual anak dia. Yang tu jantan, yang tu yang ramai. Dalam banyak-banyak laki-laki ni, laki-laki tu sikit, jantan tu banyak. Jadi kita sekarang ni dikira jantan ke laki-laki tuan-tuan? Yang ni yang banyak ni. Yang ni yang banyak duduk di pusat serenti, yang duduk dalam penjara, yang melepak tak tentu hala, yang jadi tak tentu hala. Yang ni lah banyak ni. Yang sedikitnya apa? Yang hak macam tuan-tuan ni, yang taat, yang baik. Yang ni lah nisbah dia 50 perempuan macam tuan-tuan ni, seorang je nisbahnya. Jadi laki-laki bekalannya sudah tak ada, stoknya dah mengurang. Sebab tu dipanggil laki-laki spesies yang terakhir dah sekarang ni tuan-tuan. Yang baik-baik macam kita lah. Macam kita tu perasaan lah kan. Dah sikit sangat. Yang banyaknya yang tak jenis lah. Tak reti semayang, tak reti baca Quran, apa pun tak reti. Dia cerita lah bab Yahudi ke, bab Israel ke, bab kemelut politik, dia peduli apa? Dia kerja dia nak rambut panjang, dia kerja dia nak rambut tajam. Yang tu banyak. Yang ni kita nak ambil jadi suami menantu ke? Tak. Sebab tu tinggal macam kita ni, tinggal sikit, perempuan ramai. Habis tu macam mana nak selesaikan masalah perempuan ramai, laki-laki yang baik ni sikit ustaz? Tu yang datang poligami tu. Dia tu dia nak masuk juga tu. Iyalah, itulah cara nak menolong pun. Takkan kita nak kahwin dengan penagih dadah, pengedar dadah, perompak dan sebagainya. Yang baik-baik ni semua dah kahwin dah. Yang bertanggungjawab ni semua dah ada hak mutlak masing-masing dah. Sebab itulah kita buat perkongsian pintar. Kerja kongsi kereta kan, semua kita buat perkongsian. Termasuklah suami pun. Zaman sekarang terpaksa dah kita kena terima hakikat, terpaksa berkongsi laki-laki. Kerana stok laki-laki dah tak ada tuan-tuan. Yang banyaknya stok jantan. Dia kata ustaz, jantan lah ustaz, janji saya tak nikah 2-3, terpulang. Nak bahagia tak bahagia tu kita tanggung kemudian. Baik, dan bermula banyaknya perempuan, sedikit laki-laki ini menjadi alamat kiamat. Adakah telah zahir sekarang? Menurut hitungan dan banci kerajaan, tiap-tiap negeri menunjukkan perempuan lebih banyak daripada lelaki. Istimewa zaman kita ini, bertambah banyak jua perempuan itu dengan sebab kebangkitan perang yang membunuh laki-laki banyak, satu. Dan akhirnya meninggalkan jandanya. Tetapi belum sampai lagi seperti mana sabda Nabi, hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun, hingga jadilah 50. Maka pengurus ini ada kalanya kerana tidak ada laki-laki yang memerintah,
maka pengurus itu menolong-nolong menjalankan maslahahnya. Ataupun 50 perempuan itu isteri seorang laki-laki, berkahwin lelaki sampai sebanyak itu kerana telah hapus ilmu ataupun zahir kejahilan. Ada juga yang berpendapat demikian. Atau tiada ia berilmu, maka ia berkahwin hawa nafsunya menjadi 50 perempuan di bawah perintahnya, diperintahnya dan diperbininya. Ini nama dia Datuk Casanova ni. Bukan 50, dia saja 70 kan 60 orang. 60 orang diperbini dan diperintah. Sampai ada suami-suami yang nak bunuh diri mualah, kecewa isteri dia dipermainkan oleh Datuk Casanova ni. Bukan setakat dia makan duit, dia ambil duit, dirampas harta benda secara perlahan-lahan, termasuklah juga dirakam perbuatan-perbuatan sumbang mereka tu. Bahaya ni tuan-tuan, rakam-rakam ni. Dia mula lah tu. Saya tak mau sebut apa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan harap lah nak cerita apa-apa Ustaz malam ni mesti. Saya tak mau sentuh apa tuan-tuan. Payah. Cakap payah, tak cakap payah. Jadi semua serba salah. Payah tuan-tuan. Saya kenen-kenen tuan-tuan faham sudah. Sebab tu kena jaga sungguh. Walaupun perbuatan tu dengan suami isteri, tak usah duk rakam-rakam lah sebagai tanda kenang-kenangan. Tak payah. Ada setengah orang dia jadi satu collection pula untuk nak rakam perbuatan suami isteri. Isteri dia tak apa abang, tak apa ya, kata dia. Sama-sama kita je. Buatnya anak tengok, buatnya orang lain tengok, pergi hantar repair handphone dekat kedai Cina handphone tu, wah ini duit nah. Sudah tuan-tuan. Dia tak payah lah tuan-tuan. Tak payah. Benda zaman sekarang ni macam-macam boleh jadi. Asal-asal nak kenang-kenangan, asalnya kenangan hitam. Asalnya kenang-kenangan, akhirnya jadi kenangan yang hitam. Bila dah jadi kenangan hitam, nama dia kenangan mengusik jiwa. Dia tak payahlah. Banyak masalah. Jadi macam Datuk Casanova tadi lah. Ada yang mengadu pada saya, dia kata, Ustaz, kita ni nak tackle suami. Nak tackle suami, nak bagi suami jealous. Jadi saya saja-sajalah SMS dengan laki-laki lain. Untuk bila suami saya baca SMS itu dia jadi jealous, bertambah dia sayang. Jangan. Takut dicerainya tak pasal. Tak payahlah tuan-tuan. Nak sana, nak sini, tak payah. Tuan-tuan SMS je dengan isteri tuan-tuan, SMS sajalah dengan suami. Lebih bahagia. Tak payahlah nak bagi jealous suami, kita SMS dengan jantan lain. Kod jadi kod lain. Tak payahlah nak bagi isteri bertambah sayang pada kita, kita ada buat-buat hubungan saya nak usik isteri. Tak payah. Kod jadi kod lain. Zaman sekarang ni budak sekolah pun kena pukul masalah perempuan. 24 orang balun dia seorang. Hanya berebut gadis. 3 4. Dia 3 4, makwu pun 3 4, pergi makan KFC, balik 24 orang tunggu. Orang suruh pergi sekolah mengaji, hang berkasih-kasih ni apa ni? Zaman sekarang zaman orang bom petrol dekat kereta cikgu, bakar tayar kereta cikgu. Zaman kita zaman sekarang ni. Jadi tuan-tuan, nak mengeratkan kasih sayang bukan dengan cara macam itu. Eratkan kasih sayang tuan-tuan sendirilah boleh faham. Kalau kita nak balik, kita mesej dekat isteri, abang nak sampai lagi 20 minit, tunggu di pintu ya. Kan seronok tu. Abang nak balik ni, apa makanan di dapur dah siap ke belum? Mesti seronok tuan-tuan. Abang tengah kuliah ni, malam ni jangan lupa tom yam tau. Mesti seronok. Tak payahlah kita buat benda-benda bodoh, berhubungan dengan laki-laki lain semata-mata nak menambah kasih sayang suami atau isteri kita. Baik, yang ke-167, masalah raja yang kuat membunuh dan menumpahkan darah manusia di muka bumi. Sesungguhnya telah menjadi raja muslimin selepas daripada kewafatan Nabi beberapa orang daripada orang Arab. Mangkat seseorang diganti pula oleh seorang yang lain, hinggalah sampai kepada seorang raja yang sangat terkenal, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang menumpahkan darah manusia. Pada masa dia menjadi raja orang Islam, beberapa orang daripada sahabat Nabi dibunuhnya. Malah beberapa orang sahabat Nabi masih hidup di zamannya. Salah seorang daripadanya bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Saya dah sebut pada tuan-tuan, Anas bin Malik ialah khadam Rasulullah, orang yang berkhidmat dengan Nabi hampir 10 tahun. Dan dia adalah seorang yang kaya kerana didoakan oleh Nabi jadi kaya. Dia orang yang panjang umur dan mempunyai anak yang ramai. Kerana 3 benda ni opah dia minta. Opah diminta pada Rasulullah, cucu saya ni Rasulullah berkhidmat pada Rasulullah. Boleh tak Rasulullah doakan pada cucu saya ni 3 benda? Yang pertama panjang umur, yang keduanya banyak anak, yang ketiganya kaya. Nabi pun doa dan doa Nabi ni mustajab. 3 benda ni dia dapat. Dalam riwayat sebut Anas bin Malik sebelum dia mati, dia sempat kebumikan 120 orang anak dia. 120 orang anak dia kebumikan dulu. Anak mati dulu, pak belum mati. Ramainya anak, tuan-tuan. Ya, ramainya anak dan banyaknya isteri hamba Allah ni dan kayanya dia. Maka di dalam pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf menjadi raja muslimin, telah banyak dibunuhnya orang sampai berpuluh-puluh ribu orang. Orang buat salah sikit aja pancung, salah sikit aja pancung, lintas depan dia saja pun bunuh. Yang kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, belum masuk lagi yang mati dalam penjara, belum masuk lagi yang kena penjara, belum masuk lagi yang dia pergi berperang. Sama-sama Islam dia perang, dia bunuh beribu-ribu dah. Yang dia bunuh dengan hukuman dia pun jatuh berpuluh ribu. Sampailah dalam riwayat dia membunuh 120 ribu orang. Tak termasuk dalam kes-kes pembunuhan dalam penjara, kematian dalam penjara, dan kes-kes kematian luar jangka. Bukan kematian perang dan sebagainya. Dan dengan sebab sedikit tersilap atau terlanggar di hadapannya, sudahlah disuruh orang membunuh akan dia atau dipenjarakan. Maka tidaklah sunyi daripada tiap-tiap hari orang yang mati kena pancung dengan sebab tersilap sedikit atau kena syubhah. Dan inilah sehabis-habis raja yang zalim. Dan dalam sejarah bahawa ia seorang raja yang zalim dan penumpah darah manusia. Dan di antara sahabat yang masih hidup di zaman itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Hajjaj ini jadi imam. Al-Hajjaj jadi imam semayang. Makmum dia siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang tanya pada Abu Hurairah, kamu jadi makmum pada raja yang zalim. Kata Abu Hurairah, yang zalim itu dia. Tetapi bila dia jadi imam, semayangnya itu selagi mana tidak bercanggah dengan